Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat kita bertemu sekali lagi dalam siri pengenalan Stellarium. Untuk siri kali ini, kita akan cuba lihat bagaimanakah untuk mencari objek-objek di langit berdasarkan nama objek tersebut dan juga memaparkan maklumat-maklumat yang relevan ataupun sesuai untuk kegunaan kita. Perkara pertama yang kita harus lakukan di sini adalah pastikan keadaan langit kita ini pada waktu malam. Dan jika ada paparan buruj seperti ini, kita padamkan Constellation Arts. Dan kalau kita ada garisan buruj, kita biarkan. Ataupun jika dia tidak ada, pastikan tekan butang C ataupun Constellation Lines. Kalau kita lihat di sini, paparan-paparan langit sudah pun ada dengan bintang dan juga planetnya. Jadi sebagai contoh, andai kata kita tidak tahu yang mana satukah planet Jupiter. Dalam kes ini Jupiter ada di sini. Tapi andai kata kita tidak tahu yang mana satu Jupiter, kita pergi di menu sebelah kiri ini dan pergi di bahagian menu yang bernama Search Window. Di sini dia akan memberi kita satu option untuk menulis nama objek tersebut. Kita harus faham di sini bahawa nama-nama objek yang ditulis di sini adalah dalam bahasa Inggeris ataupun nama-nama yang telah pun digunakan oleh astronomi moden. Jadi kalau kita cuba mencari Mushtari contoh dia, jadi dia tidak wujud. Tetapi jika kita mencari Jupiter, maka Jupiter wujud di dalam senarai ini. Jadi kalau katakan kita nak mencari Jupiter, kita type Jupiter di sini, kemudian kita tekan enter ataupun butang magnifying glass di sini, dan jika Jupiter berada di atas langit, dia akan centerkan peta Stellarium ini kepada planet Jupiter. Jadi apabila ia telah menumpukan paparan kepada planet Jupiter, perhatikan di bahagian kiri ini banyak maklumat-maklumat yang telah pun dipaparkan. Jika maklumat-maklumat ini bertindih dengan menu di bahagian kiri, kita tutup terlebih dahulu menu bahagian kiri ini dengan menekan butang 4 segi supaya dia hilang daripada pandangan. Sekali lagi, kita pergi dekat search window, pilih Jupiter. Jadi ini merupakan paparan-paparan yang begitu banyak. Ada type objek, magnitude ataupun kecerahannya, kedudukan koordinat langitnya iaitu right ascension dan juga declination, ketinggiannya sekarang iaitu azimuth dan juga altitude, dan pelbagai lagi maklumat yang ada di sini. Dan jika kita mahu meringkaskan lagi maklumat yang ada di sini, kita pergi ke menu sebelah kiri ini dan kita pergi cari menu yang menunjukkan configuration window. Jadi di dalam sini kita boleh lihat bahawa ada maklumat-maklumat yang kita boleh set iaitu main, information, extras, time, tools, scripts dan plugins. Lihat kepada information. Inilah maklumat-maklumat yang kita akan paparkan berdasarkan apa yang kita mahu. Sebagai contoh, kita boleh pilih short. Jadi maknanya kita hanya memaparkan beberapa maklumat saja. Andai kata kita pilih customize, dia akan memaparkan maklumat dalam kes ini dan juga azimuth dan altitude planet Mushtari. Kita boleh tahu jarak planet Mushtari pada ketika ini, pada ketika paparan ini dengan memilih distance. Jadi dalam kes ni dia akan memaparkan distance from sun iaitu jarak Mushtari daripada matahari pada ketika ini adalah 751 juta kilometer ataupun 5.02 astronomical unit. Jarak daripada bumi ke Mushtari adalah 606 juta kilometer. Light time, ini merupakan jarak cahaya daripada Mushtari ke kita. Ini bermaksud cahaya daripada Mushtari hendak sampai kepada kita di bumi pada ketika ini mengambil masa 33 minit. Jika kita mahu tahu Mushtari berada dalam buruj yang mana satu, kita klik butang Constellation. Jadi dalam kes ini dia akan memaparkan Jupiter, IAU Constellation, Cap. Cap ni merupakan singkatan kepada buruj Capricorn. Jadi kita boleh Google dekat internet senarai nama-nama Constellation dan juga singkatannya. Jadi dia akan bagi 3 huruf singkatan kepada semua buruj-buruj yang ada di langit. Kita juga boleh paparkan rise, transit dan juga set, iaitu waktu ketika Mushtari akan terbit. Ya, dalam kes kali ini pukul 6 petang. Transitnya pukul 12.30 malam. Transit itu bermaksud apabila Mushtari melintasi garisan utara dan selatan, iaitu dia akan berubah daripada langit sebelah timur masuk ke langit sebelah barat. Dan juga set, waktu terbenam pukul 6.04 pagi. Selain daripada itu, kita tahu juga koordinat langitnya iaitu right ascension dan declination seperti mana yang telah kita terangkan terdahulu, azimuth dan altitude, ketinggian planet ini pada ketika ini.
Jadi kalau kita nak mencari objek lain, sebagai contoh, objek yang tidak berada di dalam kawasan langit ini. Dalam kisah kali ini, kita katakan kita hendak mencari planet Venus. Apabila kita klik Venus, kita dapati bahawa paparan ini menunjukkan ke arah tanah. Jadi ini menunjukkan Venus pada ketika ini, pada waktu yang kita sedang paparkan maklumat ini, iaitu pada 6 hari bulan September, 12:30 malam, Venus berada di bawah ufuk. Tapi andai kata kita mahu juga melihat Venus ni, pada ketika ini, kita boleh padamkan ground ataupun tekan butang G dan dia akan memaparkan Venus di langit ataupun bawah tanah kita ini. Kalau kita nak mencari objek seperti Andromeda Galaxy, kita boleh pilih Andromeda Galaxy. Okay. Dan kita dapati bahawa bila kita type Andromeda Galaxy, dia ada memberi beberapa nama lain. Andromeda Galaxy, Great Star Clouds in Andromeda Galaxy ataupun M31. Jadi ini merupakan antara nama-nama lain kepada galaksi tersebut. Jadi kalau kes kali ini kita hanya memilih Andromeda Galaxy, paparannya akan menunjukkan ke arah di mana Andromeda Galaxy ini berada. Jika kita zoom dekat, itulah kedudukan ataupun bentuk Andromeda Galaxy. Dan kalau kita pergi ke maklumat configuration window information, kita pergi, katalah kita pilih distance. Seandainya orang akan tanya berapa jauhkah galaksi ini. Jadi bila kita pilih distance, kita lihat di atas dia akan memberikan maklumat distance adalah 2.5 juta tahun cahaya. LY itu bermaksud light years. Itulah jauhnya galaksi ini. Jadi di sini kita boleh lihat banyak maklumat yang kita boleh dapat daripada paparan stellarium. Hanya dengan memilih objek-objek di langit seperti bintang, planet ataupun menggunakan utility search di sini, kita boleh menerokai segala pelusuk langit malam kita ini. Jadi stellarium merupakan satu aplikasi yang cukup bagus untuk kita belajar berkenaan dengan objek-objek langit. Sekian, kita jumpa lagi insya-Allah dalam siri yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.